Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salamun alaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini merupakan malam 27 Ramadan atau malam 7 liku dia panggil. 27 Ramadan. Kalau orang biasa, orang kampung-kampung kita dulu panggil malam ni adalah malam Lailatul Qadar sebab dipilih malam 27. Tapi walau apapun, apa yang telah disabdakan Rasulullah, carilah malam-malam terakhir, 10 malam terakhir. Kalau mengikut daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, so dia cakap malam ganjil. So tak kisahlah mana-mana, yang penting bagi mereka-mereka tu carilah malam-malam terakhir. So malam ni adalah malam 27, 28, 29, 30. Kita dah di penghujung dah. Siapa yang tidak ada kesempatan tu, gunakanlah hari-hari terakhir ni untuk melipat gandakan ibadah. Mudah-mudahan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang diusahakan diganjarkan dengan sebaiknya. Sebenarnya dengan Islam ni tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terlambat. Selagi kita berkeinginan untuk berubah, selagi kita ada keinginan untuk kembali ke jalan Allah, at any time you are always welcome. Allah terima bila-bila saja bakal sanggup untuk boleh dia mengambil Allah sebagai Tuhan dan mengikut rukun-rukun yang telah ditetapkan seperti dalam Al-Quran. Ikutlah, insya-Allah. Mudah-mudahan amal-amal yang dibuat sebelum-sebelum ni dan mungkin selepas-lepas ni akan diterima Allah bulat-bulat tanpa hijab. Itu yang kita harapkan. Saja nak santai malam ni. Bukan malam lah, pagi sekarang pun 3.20, 3.30 kot sekarang. Alhamdulillah dah habis buat semua kerja tadi. Alhamdulillah. Lepas tu nak tidur sekejap. Naik atas tidur. Tidur sekejap. Tak boleh tidur. Terus bangun. Bangun, duduk bawah. Buat air. Makan. So tergerak hatilah nak sembang sikit hari ni. Itu yang keluar, yang buat pukul 3 lebih pagi ni. Lepas ni kantor sahur lah. Tak payah tidur. Alhamdulillah, tak tahulah kenapa malam 27 dia tak boleh tidur. So tak adalah tidur. Alhamdulillah. InsyaAllah lah kita dah buat apa yang sepatutnya dibuat, dah buat dah. Tinggal satu bahagian lagi sekarang, lepas subuh buat satu bahagian lagi. Mudah-mudahan Allah terimalah apa yang kita amal ibadat kita. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami, terimalah amalan-amalan kami, dan nyahkanlah neraka daripada kami. Itulah yang kita pohonkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini government dah gazetkan bahawa tidak ada rentas negeri. Means start daripada 12 bulan tak boleh rentas negeri, tak boleh rentas daerah, kita ada total MCO. Walaupun terlambat, tapi tak apalah. Sepatutnya dah buat dulu awal lagi dah. Sepatutnya selepas election Sabah tadi, bila dia dah tengok keadaan teruk, sepatutnya masa dia bagikan kepada rakyat
duit-duit tu ke. Patutnya buat total MCO tadi. Ni dah terlewat sampai satu hari berpuluh-puluh orang mati. Sekarang ni dah kat 1,700 orang meninggal dunia kerana COVID. Nak buat macam mana? Baiklah, saya dah cakap. Kalau bagi mereka-mereka, sebab awal lagi saya dah beritahu dulu, kita perlu menaikkan immune system badan kita. Saya dah pesan, minumlah air panas campur dengan limau, campur garam. Garam tu sikit je kot. Satu sudu kecil, setengah sudu kecil tu. Taruh garam, taruh limau, minum esok tu, bancuh, minum. Buatkan everyday. Pagi, tengah hari, petang. Buatkan seminggu tu 3 kali. Dan next week pun buat lagi. Sebab kita sekarang ni kita nak protect diri kita. Itu saja, kita nak protect daripada kita terjangkit. Sebab benda tu ada. Sebab kita faham COVID-19 ni bukannya jadi Allah, bukan dari Tuhan. Ini adalah man-made. Ini adalah ciptaan manusia. Sebagai satu senjata biologi. Dari awal lagi saya dah cakap benda ni memang ni dari Wuhan. Tapi dia masing-masing masih tidak meyakini. Ialah kuasa besar kan. Dah tu pula masing-masing bergantung harap ekonomi dengan China. Jadi terpaksa akur lah. Terpaksa akur kesudahannya. Rakyat-rakyat negara yang terjejas lah yang menerima akibat. Bukan itu saja. Ekonomi merudum, perniagaan merudum. Semua merudum lah. Semua terjejas. Dan bukan itu saja, dari segi amal ibadat kita pun terjejas. Masjid dah ditutup, sembahyang berjarakkan, bersalaman tak boleh. Tak apalah, ini semua sementara kita nak mencegah. Nak mencegah tak apalah. Kita reda. Kita mencegah. Tapi kita kena ingatlah, kalau mencegah, kita nak kena ada satulah benda yang kita nak jadikan perisai untuk diri kita. Untuk perisai diri kita. Kita minum air limau suam, campur garam. Minum. 1 hari 3 kali. Pagi, tengah hari, malam. Ini bulan puasa tak boleh lah. Kalau bulan puasa ni, lepas sahur tu, you minum. Lepas tu kita, seperti disarankan, kita jaga social distancing kita. Cuci tangan. Walaupun kita selalu cuci tangan, waktu kita solat, tapi tak apalah sebab kadang-kadang kita keluar kan. Jadi nak nambah immune system kita, sebab dia perlukan vitamin C ni, sebab dia untuk kena semua. So you ambil peria katak tu, sebiji, you potong 4, you bakar, satu pagi you makan 1 piece, tengah hari 1 piece, petang 1 piece, 3 piece. Kalau tidak pun 1 biji tu untuk 1 hari. Sebab dia bagus untuk menambahkan vitamin C dalam badan. Dia lebih baik pada lemon sebenarnya, peria katak tu. Tapi kita ni lah, you buat dia, you bakar salai. Kita salai atas kuali. Dah salai tu, baru kita makan. So, makan everyday, InsyaAllah. Mana itu hari pun anak buah saya pun dia kena COVID-19, dah sampai hantar maaf, tapi saya cakap dia, tapi nasib baiklah sebelum tu dia dah dipersiapkan. Dia dah minum air garam, minum air limau dan garam tu, dia kena juga. Tapi tak ada severe lah. Duduk dekat MAPS 3-4 hari, dah okey dah. Dia tak ada demam dah. Cuma dia kena tadi, cuma dia rasa dia lah hilang. Dia cakap, dia tak boleh bau. Tapi masa dia kena dihantar ke MAPS tu, isteri dia siapkanlah barang-barang tu. Limau, garam. Dia bawa limau sama garam. So, dia buat bancuh. Alhamdulillah. Sihat. Ni dah kerja dah. Sekarang penting kita jaga diri kita. Sebab ini penyakit yang manusia buat. Benda ni ciptaan manusia. Jadi, yalah. Walaupun dia buat daripada benda-benda alami. Benda-benda yang ada dalam dunia ni. Gunakan apa? DNA binatang-binatang ni lah kan. Tak apa. Sebab dia masih
di atas dunia. So, ubat dia mesti ada atas dunia. Tapi itulah, kalau government kita dia cakap cuci tangan, social distancing, tutup pakai mask. Tetapi persediaan dalam diri tidak ada, dia tidak ajar pun. Dia tak ada ajar. Jadi kalau penyakit dari dunia ni, ciptaan manusia ni, insya-Allah dari tangan, dari bahan-bahan alami ni pun kita dah boleh merawat, kita mencegah. Ditambah dengan kita jagakan penjarakan fizikal kita, kan. InsyaAllah. Jadi masalah kita nak jaga, orang lain tak nak jaga. Itu masalah dia. Sekarang ni dah beribu-ribu orang kena. Baru hari ni nak buat lockdown. Tak apalah, walaupun dah terlewat. Nak buat macam mana, dah setelah 1,700 orang meninggal, baru 12 bulan ni nak dikuatkuasakan MCO. Tak apalah. Never too late lah. Macam tu lah cerita-cerita. Jadi macam tu lah kita tengok sekarang ni. Yang kita tengok tu India punya lah ramai kan. Alah, tempat bersesak-sesak. Macam tu lah jadi dia. So kita jadikanlah iktibar apa yang jadi sekarang ni. Janganlah kita bersesak-sesak lagi. Jaga-jagalah. Kalau kita nak duduk dalam sesak tu boleh. Kalau kita cukup immune system kita. Kalau kita ada protection diri kita, tak apa. Betul. Kita jaga diri kita. Tadi, malam tadi saya buat tengok dekat internet, ada Ustaz Tengku Zulkarnain dari Indonesia, dah meninggal. Sebab apa, dia kena COVID 3 bulan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah kita fidyahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sekarang ni kita tengok, so masing-masing jagalah diri masing-masing. Buatlah protection diri. Kita minta pada Tuhan. Jauhkan kita daripada benda-benda ni. Boleh. Masalahnya, ubat tu ada atas bumi ni. Ada. Cuma kita lah tak nak berikhtiar nak buat. Tidak nak, orang dah cakap macam-macam lah, war-warkan, pakai ni, makan tu, makan ni, air kelapa campur garam, air ni dengan garam, air tu dengan garam. Base dia semua kena ada garam. InsyaAllah. Ni sekarang ada mutan barulah. Virus varian baru dari India atau South Africa. Sebab dia dah mutate, dia cakap. Okeylah. Sebab apa, bayang kita nak ikut ubat ni, kita kena tahu tiap-tiap manusia tu DNA dia berbeza, darah dia berbeza. Ubat dia semacamnya, satu jenis je. Tapi adakah ubat tu akan suit dengan darah kita? Itu yang kita kena fikir. Jadi, itu bukan ubat. Yang dicucuk tu bukan ubat. Itu adalah mRNA, tak silap saya. Yang dicucuk tu. Sebab dia akan naikkan kita punya immune system. Dia masuk ke dalam tu cucuk. Dia bukan ubat, dia tak boleh lawan pun. Dia kita imunisasi badan dalam kita, pertahanan kita tu yang kita nak kuat, yang kita boleh lawan benda tu dalam badan kita. Jadi kita kena siapkan. Macam kita lah. Nak siapkan ke amal ibadat kita. Sebab kita nak kenal Allah ni amal ibadat. Supaya apa? Jangan kita terjebak, kita ada dua. Sebab dia kalau tak kata buat, besok dia masuk neraka. Macam tu jugalah. Jadi untuk pertahanan kita buatlah. Pertahanan kita makan benda-benda yang perlu. Very simple. Very simple untuk pertahanan diri kita. You makanlah air limau, garam dengan air suam. You amalkanlah every day, every morning. Every morning, every afternoon, every evening. Malam lah. Lepas tu kalau ada kesempatan, you makanlah tu peria tu. You bakar peria tu. Bukan bakar tu, you tahu atas kuali kan. You panaskan, you sangai.
Baru dia makan. Baru. Sebab kita nak pertahanan diri kita. Tu je. Selain pada tu kita buatlah. Kita dah buat, kita mencuci tangan, kita cuci muka kita balik ke kedai kan. Benda tu semua perlu. Sebab kita nak menghindari. That is kita punya protection. Kalau kita sendiri tak ambil berat untuk jaga kepentingan diri kita, siapa lagi? Tu sebab kita tengok sekarang ni berlambak. Tengok dekat internet tu yang kat Shah Alam tu. Stadium Shah Alam. My apps tak kira lagi. Jadi kalau boleh kita hindarkanlah. Tu je cerita dia. Lepas tu kita jaga penjarakan kita. Kalau lagi cepat kita boleh kekang benda ni, alhamdulillah. Tapi satulah kerajaan yang penting, sektor perniagaan ekonomi ni macam kilang ni, yang banyak foreigner ni. Sebab foreigner ni lah kerja-kerja ni dia menyumbang about 48% daripada kita punya COVID ni. So dia kena selesaikan tu. Dia nak lockdown dia orang 2 minggu ke, jangan bagi dia keluar ke, kena buat. Jika tidak kan dia kerja, memanglah kat kerja tu dia kuarantin. Dia kuarantin dekat kat rumah dia, kadang-kadang dia keluar juga. Dia pergi kedai sana, pergi kedai sini beli barang. Jadi ada things yang dapat distribution yang sporadik, yang tak dapat tentukan dari mana. Dia orang penyumbang paling besar ni, foreigner ni. Tak kisahlah India ke, Pakistan ke, Myanmar ke, apa kerja kilang ni. So these are the things lah. Jangan menyusahkan rakyat because benda ni. Kalau benda lagi panjang, lagi ekonomi kita lingkup. Ini pun dah nak lingkup dah ni. Ya betul, dia memang nak lingkup dah ni. Kalau tidak ada perubahan, kalau kerajaan tak tegas macam ni, susah. So lantak dia lah, kita tak boleh. Sebab kita dah tahu perjalanan ni tak lama. Kalau dia tak ubah, habislah. Kita tak boleh. Sekarang ni kita penting, sekarang kita dah tahu sebab China masih deny yang dia bukan pusat yang penyebar. Saya dah beritahu anak-anak saya dulu, sebelum awal lagi masa benda ni, saya cakap benda ni memang dari China, dari Wuhan. Tu sebab dalam blog saya cakap Wuhan virus. Virus Wuhan. Memang Wuhan. Sekarang ni dah ada daripada dapat di Australia, ada satu penyelidik tu dia dapat ada dokumen dari military China, PLA, people apa dia panggil lah, inilah CCP lah, Cina Komunis ni, angkatan tentera dia sendiri yang ada buat pasal ni. Dia dah dapat dokumen tu, sekarang dia dah keluarkan buku. Sekarang ni dia dah desak WHO. Suruh buat checking. Sekarang ni Cina cakap, mungkin dia cakap dia nak katakan benda tu leak. Adakah benda tu leak ataupun dia sendiri yang leak? Sebab dia memang bertujuan buat virus tu untuk as a biology warfare. Dia tadi dalam Beyond pun saya dengar, dia semua dah mengesahkan yang memang dia orang buat macam tu. Tu cerita dia. Ini heavy lah kes ni. Ni akan sibuk cerita lah pasal Cina tadi. Tak payah dah. Memang Cina yang buat. Dia nak deny. Biar dia deny. Sampai, saya ingat tak lama lagi, bala akan sampai tu. Bala paling besar, dia akan sampai. Dia akan ada puting beliung dia paling besar. Dia akan ada gempa bumi paling besar. InsyaAllah dia punya dam dia yang tengah retak tu akan pecah. Dam dia akan pecah. Itu jam baru dia tahu untung nasib bangsa dia. Itu tunggu tu je. InsyaAllah. Tak lama dah. Sebab dia masih mengata macam-macam kan. Kita tunggu. Ni sekarang ni kita musim hujan ni, monsun sini semua. Pindah je ni sampai kat dia, insya-Allah tak ada lamanya. InsyaAllah lepas raya, kita tengok. Dia akan kena puting beliung, dia akan kena gempa bumi yang besar dan dia punya dam
di sungai Yangtze River tu, sekarang tu dah retak. Sekarang ni sebab itu pun ada gempa tapi not so bad. Kali ni insyaAllah kita hitkan, insyaAllah dia akan kena gempa bumi, pecah dam tu, melaut satu China. Melautlah Beijing. Tu baru dia tahu untung nasib dia. Dia nak tahu untung nasib dia. Dan satu lagi yang saya nak beritahu, dalam bulan Ramadan ni nampaknya Israel pun main kasar. Tak apa, biar. Sebab apa? Saya dah tengok dah laluan Ring of Fire tu, dia lalu betul-betul sebelah dekat Israel. InsyaAllah senjata tu dah ada. Tak apa. Kita tunggu masa. Itu hari dah kena sikit. Dia kena 4 je. Tak rasa sangat. Okey. Kau tunggu. Ini dua bangsa ni yang paling jahat sekarang ni. Yang tengah merosakkan. Satu, dia menindas satu orang Islam, bumi Palestin. Itu sebab tu memang kejahatan dia. InsyaAllah. Kau tunggu. Tak sempat kau nak tunggu kau punya Red Eiffel. Belum sempat kau nak sembelih Red Eiffel, kau dah kena dah. Kau akan kena kau dengan kau punya gempa bumi. Matter of time, just tunggu. InsyaAllah. Silap-silap mungkin dalam bulan Syawal ni kot dia kena. China pun sama. Sebelum habis Syawal kau mesti kena. Sebab selalu saya tengok selalu kan, saya cakap dalam saya tulis, lihatlah di barat kamu, di kiri kamu, di kanan kamu, di atas kepala kamu, di bawah kamu. Maksud itu di kiri kita, di kanan kita, di atas kita, di bawah kita. Yang saya selalu cakap, yang kena adalah Jepun. Sebelah timur Jepun yang ujung sana tu California. Lepas tu Jepun dah berapa kali kena dah? Dah 3 kali kot dah kena. Kat California tu, kalau minggu lepas saya tengok terima kat negeri dia tu lebih 10,000 kali dah kot. So they are waiting for the big one. Tak apa, itu kita hold dulu. Kita nak concentrate China ni, China sama Israel. Kita selesaikan China dan Israel ni dulu. Tapi nak buat macam mana kalau bergegar, kalau di atas dia kena lebih pada 7 skala Richter. Di atas kita iaitu China. Kalau di kiri kita, di kanan kita, belah barat kita lah. Barat kita di Arab, itu atas sikit pada Arab Saudi tu. Kalau di situ kena, tapi jauh lah. Yang paling dekat China. Kalau China dia kena, let's say above 7, that mean kat belah bawah Indonesia, Filipin, kawasan itu memang akan ada gempa bumi lah. That is the reaction, because dia punya tu akan bergegar. Dia akan kena lah. Kalau China kena, Jepun tak akan kena. Yang kena akan bawah pada Indonesia. Itu lagi pun kena pun bawah pada selatan lah, selatan pada Australia lagi kat laut tu. Itu pun heavy juga, 6.2. Sekarang ni kita tengah fokuskan, minta bulan Syawal ni lah. Lepas bulan Syawal sebulan ni, kita perhatilah kat China tu. Dia Tuhan kau nak bagi tu, tiba-tiba je jadi puting beliung. Sekejap je, tiba-tiba je puting beliung dengan gempa. Sekali je, boom. Baru dia tahu nasib dia. Tak apa, kita tunggu benda tu jadi, insyaAllah bulan Syawal. Ini future planning. Tak apa, kita tunggu insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberkati apa yang kita utarakan, yang kita doakan, kita pinta supaya bagi pengajaran, kerana dia mendatangkan kemusnahan kepada ramai manusia.
pada ramai manusia, ramai jiwa-jiwa yang tak berdosa terkorban disebab mainan-mainan tangan diorang ni. Begitu juga dengan Israel yang tak putus-putus mendendami orang Palestin, Islam Palestin. Tak habis-habis kau nak ambil tanah tu, kau bunuh orang tu. Sekarang Israel dah ada kena, dah ada laluan tu, akan tunggu pula. So di utara kita ada China dan di kiri tu kita ada Israel. Tunggulah bulan Syawal. Syawal ada 30 hari. Within this period, kau tahulah untung nasib kau. Macam mana sedihnya rasanya hati bila orang yang dikasihi mati. Begitu jugalah akan terjadi pada kau. Kau akan merasa kesedihan macam mana orang yang kau kasihi mati di dalam keadaan yang paling menduka citakan. Kau rasa lah. Jadi kepada umat Islam di Malaysia, saya nak ucapkan kepada umat Islam ni, kepada kawan-kawan lah. Umat Islam ni bukan ramai pun tengok, hanya kawan-kawan yang tengok. Saya ucapkan selamat berpuasa. Kita ada 3 hari lagi untuk menyiapkan, menyudahkan 30 hari Ramadan. Dan carilah keberkahan hari-hari takhir ni. Hari-hari takhir ni. Bukan hari biasa pun boleh, tapi hari bulan Ramadan ni dia berbeza. Sebab apa, bila amalan kita buat di waktu kita berpuasa ni, kita buat amal banyak, kita berdoa, dia punya Tuhan sayang tu lebih sikit lah. Tu je. Dia perhatian tu lebih sikit pada kita. So kita buatlah yang terbaik untuk diri kita. Tu je. Bukan untuk siapa pun. So, saya pun tak nak cerita panjang. Dan kepada semua, selamat malam 27 Ramadan. Dan didoakan semua dapat merayakan Aidilfitri dan 4 hari ni. 4 hari ni, walaupun tak dapat balik kampung, janganlah bersedih. InsyaAllah tak ada susah-susah hati. Itu tak, sebab kita nak kasih lagi kepada orang tua kita. Siapa yang ada orang tua tu, adik-adik tu, kita kesian kat dia. Kalau takut anda tu adalah carrier. Sebab apa? Bukan kalau ada dah siap protection diri, tak ada lagi risau. Ni protection diri pun tak ada. Balik kampung kan cium sana, cium sini, pegang sana, pegang sini. Kena kat makcik ke, kat pakcik ke, kat cucu ke, kan susah. So jadi sebelum kita menyusahkan diri diorang, tak apalah, duduklah rumah. Tak payahlah keluar-keluar. Tu je cerita. Sekarang video call pun boleh, bukan tak boleh. Video call je, ucapkan selamat raya. Besok dah habis lockdown besok, kalau ada kesempatan boleh balik. Tak apa. Yang penting, you just imagine, kalau ada kalangan kaum kerabat kita yang meninggal waktu COVID ni, nak tengok pun tak dapat. Tu je cerita dia. Tak dapat kita nak sempurnakan jenazah tu seperti mana kita sempurnakan jenazah orang sebelum ni. Yang ramai-ramai dapat pergi, ramai-ramai dapat doa, ramai-ramai dapat hantar ke kuburan. Ini kalau zaman COVID ni tak dapat. Tu je cerita dia. So berkorbanlah sikit. Tu je. Korban sikit. Tak ada apa. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.